Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi ya arhamar rahimin. Marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan ahli jawatan kuasa, Masjid Makmuriyah yang besar, seterusnya hadirin-hadirat, tuan-tuan guru, puan-puan guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia Allah, sekali lagi pada pagi yang bahagia ini, kita dapat sama-sama laksanakan perintah salat berjemaah. Mudah-mudahan kita lakukannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada pagi ini kita sama-sama memperbaiki niat. Kita sama-sama memperbaiki iman. Kita sama-sama memperbaiki keyakinan kita. Pertamanya keyakinan kita tentang apa yang kita pegang, iaitu kita berpegang kepada akidah Islam. Kerana sesungguhnya bila mana kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita disuruh dan diperintahkan untuk tidak melakukan perkara-perkara yang membawa kepada syirik. Perkara-perkara yang ada unsur-unsur syirik. Dan sesungguhnya masih banyak lagi unsur-unsur syirik yang dilakukan oleh sebahagian daripada orang Islam. Contohnya, mungkin tuan-tuan sedang mengikuti insiden kapal terbang MAS MH370 yang masuk hari ini, hari yang ke-8. Belum lagi ditemui. Yang kita risau adalah bagaimana tanggapan sebahagian daripada kita yang mungkin menggunakan cara-cara yang tidak syar'i. Tentulah hukumnya adalah haram menggunakan mereka-mereka yang kita katakan ia sebagai tok bumuh. Ada orang kata betul lah teori filem Laksamana Doremi itu sudah muncul balik. Kita tunggu yang ketiga. Yang pertama dah gunakan teropong. Meneropong di manakah kapal terbang tersebut berada. Dah ada dah. Tikar terbang dah ditunjuk, siap pegang kelapa. Dan yang ketiga kita dah tunggu, ada tak bunyi-bunyian pula, harmonika. Wallahu a'lam. Maka perkara-perkara yang sebegini adalah sebenarnya bertentangan dengan hukum syarak. Yang perlu bagi kita lakukan adalah kita kembali dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia berlaku dalam keadaan kita tak mampu nak menjawab. Teknologi pun tak tahulah apa sebenarnya cerita sebenar di sebalik kehilangan kapal terbang tersebut. Hilang. Dan saya rasa kita yang duduk kat Sungai Besar ini ambil tahu sudahlah. Sebab banyak lagi yang kita nak fikirkan. Jangan buat andaian-andaian. Jangan buat andaian-andaian. Dan banyak lagi perkara yang boleh kita lakukan. Selain daripada kita berfikir tentang kenapa boleh berlaku begini. Yang kedua berkenaan dengan musibah. Musibah yang berlaku sekarang. Kita masih dalam suasana dikatakan kemarau, jerbu, hutan terbakar, dan macam-macam lagi. Maka di sinilah perlu kita sama-sama memperbaiki iman. Kita sama-sama memperbaiki amalan yang kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan rasa kerdilnya kita di hadapan Allah.
Kita akan rasa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itulah iman kita akan bertambah, sebab kita yakin bahawa segala-galanya ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya meneruskan mengambil beberapa pengajaran daripada kitab Masikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya mengambil satu tajuk berkenaan dengan rukun-rukun agama, iaitu iman, Islam dan ihsan. Hadis yang panjang yang pernah dibacakan sebelum ini, mungkin tuan-tuan pun pernah dengar. Hadis bagaimana ada seorang yang datang kepada sekumpulan sahabat Nabi. Nabi ada di situ. Yang dikatakan bahawa pakaiannya itu putih, rambutnya hitam, tidak kelihatan pada tanda-tandanya keadaannya sebagai seorang yang musafir. Yang mana sahabat-sahabat Nabi tak kenal. Kemudian dia terus duduk di hadapan Rasulullah. Dia merapatkan pahanya, lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus bertanya, "Wahai Muhammad, berilah kepadaku tentang Islam." Beritahulah kepadaku tentang Islam. Maka sabda Rasulullah, dasar Islam itu ialah engkau melafazkan kalimah syahadah, iaitu meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah, yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta berpuasa pada bulan Ramadan, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu sampai kepadanya. Kemudian dia pun berkata, benarlah apa yang Tuhan katakan itu. Maka kata Sayyidina Umar, kami merasa hairan terhadap orang itu. Maka ia bertanya kepada baginda, dan ia juga mengesahkan benarnya. Orang tu bertanya kepada Nabi, kemudian orang tu kata benar. Biasanya orang yang bertanya dia tak tahu. Dia akan kata iya ke, gitulah. Maka ia bertanya kepada baginda, dan ia juga mengesahkan benarnya. Kemudian ia bertanya lagi, berilah tahu kepadaku tentang iman. Nabi SAW bersabda, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, serta hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang telah ditentukan oleh Allah, sama ada baik atau buruk. Maka ia pun berkata lagi, benar apa yang Tuhan katakan. Kemudian dia bertanya tentang ihsan. Nabi SAW menerangkan, ihsan itu ialah engkau mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya, ataupun Allah memerhatikan keadaanmu. Kiranya engkau tidak dapat melakukan apa yang demikian itu. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala tetap melihat atau memerhatikan keadaanmu. Dan lelaki itu pun berkata, benar apa yang engkau katakan. Jadi apa yang kita nak melihat ataupun kita ambil dalam hadis yang disebutkan tadi, saya nak fokus kepada bahagian iman. Sebab kita nak sama-sama memperbaiki iman. Bila berlaku apa-apa musibah, bila berlaku satu keadaan yang di luar pemikiran kita untuk berfikir, maka disitulah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang ditegaskan oleh salah seorang yang pernah menjadi ketua kepada penerbang pemandu Boeing 777, iaitu namanya Kapten Nuruddin. Bila ditanya oleh pemberita, tanya tentang macam mana pandangan apabila berlaku keadaan yang tak mampu kita nak jangka, maka apa kata beliau? Stop, serahkan kepada Allah. Ini satu jawapan yang sebenarnya jawapan yang orang kata memang mengembalikan kita kepada fitrah kita yang sebenar, iaitu kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena letakkan pergantungan kepada Allah. Bukannya kita meraba-raba, mencari-cari macam mana ya. Itu serah kepada yang pakar, yang ada teknologi yang boleh mengesan gunakan satelit dan sebagainya. Kita serahlah kepada mereka untuk mereka ini cuba cari setakat yang mampu. Cuma bila disebut tentang keadaan-keadaan sebegini yang di luar daripada kemampuan kita untuk mencari, maka menunjukkan kepada kita teknologi yang ada pada manusia ini secanggih mana pun, kadang-kadang teknologi kita itu adalah masih lemah. Yang sangat berkuasa ataupun yang sangat hebat adalah teknologi Allah Subhanahu wa taala. Teknologi Allah lagi berkuasa. Teknologi kita yang dibangga-banggakan, ada orang berbangga dengan satelitnya, ada orang berbangga dengan teknologi dia punya pencarian menggunakan radar dan sebagainya. Kalau ikutkan sepatutnya boleh jumpa, tapi dah lari yang ke-8, jadi satu perkara yang pelik. Cuma adalah andaian-andaian. Ada orang
yang bercerita. Kemungkinan kapal ini berada di sebelah Vietnam. Tu Allah alam, tu orang cerita berada di Vietnam. Maknanya berdekatan dengan Vietnam. Mungkin di dasar laut ataupun dia memang tenggelam. Tapi tak ada sahih lagi pun. Cuma yang pasti bila dah 8 hari dah tak ada bukti. Biasa orang kata ini satu kes yang gaib, hilang, tanpa dapat dikesan. Dan mungkin mereka yang berada di dalam kapal terbang tersebut, kalaulah betul orang-orang yang ada dalam kapal tersebut mungkin sudah meninggal dunia kerana jarak tempoh yang terlalu panjang, sudah 8 hari tanpa ada apa-apa berita. Baik, kembali kepada yang dibincangkan tadi. Jadi iman itu asasnya ada 6. Iman itu asasnya ada 6. Rukun iman itulah. Kita nak mengambil sedikit perbincangan pada pagi ini. Kita sama-sama lihat tentang perbahasan iman. Sebagaimana yang diketahui bahawa Islam yang diterangkan dalam hadis tadi bererti mematuhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentu Islam itu bererti kepatuhan yang sebenar-benarnya. Tidak akan wujud dengan ketiadaan iman atau kepercayaan yang tertentu, kerana Islam itu ibarat pokok, manakala iman pula adalah ibarat benih. Dan bahawa sebarang gerak-geri yang disengajakan oleh manusia adalah timbulnya daripada sesuatu kepercayaan yang tertentu. Apa yang kita lakukan, dia adalah berdasarkan kepada apa yang kita percaya. Apa yang kita nampak tu kita buat. Dengan yang demikian, maka salah satu di antara rukun-rukun agama ialah iman atau kepercayaan, dan ia berasas kepada 6 perkara. Pagi ni kita sama-sama muhasabah diri dengan melihat kepada rukun iman, walaupun kita dah maklum. Sama-sama kita muhasabah balik. Asas yang pertama dalam rukun iman ialah kita percaya ataupun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang mencipta seluruh alam, sebagai Tuhan yang layak, hanya Dia sahaja yang layak untuk disembah. Maka sebagaimana yang kita sedia maklum, manusia yang waras berakal fikiran memang sedar bahawa wujudnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah fitrah manusia. Fitrah kejadian manusia, kita perlu sedar kita ada asal usul. Kita ada asalnya. Dari manakah kita berasal? Kalau kita lihat dari sudut kejadian manusia, kita ni berasal daripada cantuman ovum dan juga sperma. Ovum ni milik orang perempuan, sperma ni milik orang lelaki. Bercantum. Kemudian setelah daripada itu bertukar pula kepada beberapa bahagian yang lain. Menjadi segumpal darah, menjadi seketul daging, tulang yang menjadi seketul tulang, tulang diseliputi daging. Setelah 9 bulan kemudian, dalam tempoh itu berlaku sekitar 9 bulan 10 hari atau lebih, bakal lahirlah kita sebagai seorang manusia. Yang nak dipersoalkan adalah siapa yang buat benda ni? Siapa yang membuat benda ni? Tak lain dan tidak bukan akal yang waras akan mengatakan tentu ada yang mengatur akan berlakunya kejadian sebegini. Maka manusia pun mula mencari-cari. Lahirnya falsafah, tokoh-tokoh falsafah Yunani sebagai contoh, Aristotle, Socrates, Plato dan sebagainya. Mereka mencari-cari siapa asal mereka, dari mana mereka berasal. Tapi kita maklum tuan-tuan sekalian, kalau kita kaji tentang tamadun Yunani, kebanyakan daripada pergerakan atau pemikiran mereka menjurus kepada pemikiran yang salah. Sebab apa? Pemikiran mereka lebih kepada akal. Tak ada panduan daripada Nabi dan Rasul. Maka akhirnya keluarlah kenyataan-kenyataan yang sebenarnya kenyataan-kenyataan itu adalah bertentangan dengan konsep akidah yang benar. Maka mereka-mereka yang didatangkan kepada mereka rasul-rasul, rasul-rasul ini telah mendidik dan membantu mereka, membimbing mereka untuk mengenal siapakah yang mencipta manusia. Maka Allah lah yang mencipta manusia, dan sebagaimana ia sedar bahawa segala keadaan dan perjalanan dirinya tertakluk kepada undang-undang dan peraturan. Bila mana dia sedar dia ni manusia, maka dia kena sedar ada undang-undang dan peraturan yang perlu dia ikut. Maka undang-undang ini juga diberitahu oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Maka ketika itu manusia berpecah kepada dua. Ada yang menurut, ada yang patuh. Dan juga kumpulan kedua yang ingkar dan tidak mahu ikut apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Maka siapakah yang selamat? Maka yang selamat adalah kumpulan yang pertama, iaitu taat dan patuh kepada apa yang datangnya daripada Rasul-Rasul.
Kerana apa? Kerana rasul-rasul ini utusan daripada Allah. Allah turunkan mereka untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Ya, dan nabi-nabi serta rasul-rasul ini tentulah mereka ini orang-orang yang dipercayai. Orang-orang yang amanah. Kumpulan yang kedua tadi, tuan-tuan sekalian, na'udzubillah, jangan kita menjadi kumpulan yang kedua, kumpulan yang akhirnya nanti ya berada di kalangan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab di mana? Bukan di dunia semata-mata. Ya, di dunia mungkin dapat kebahagiaan, keseronokan, kekayaan, kemewahan, tapi di akhirat yang menjadi tempat sebenar manusia akan dikumpulkan buat dihisap semua amalannya, maka mereka-mereka yang tidak patuh tadi, ya tentulah akan mendapat azab yang pedih, azab di akhirat. Maka hendaklah kita ini tertakluk kepada undang-undang dan peraturan. Dan peraturan itu telah ditetapkan oleh Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Setiap hidup kita ada peraturan, kita bekerja ada peraturan. Ya, kita berada di dalam rumah ada peraturan, dalam keluarga ada peraturan. Ya, hubungan antara pekerja dan majikan ada peraturan. Maka bagaimana pula dengan kehidupan kita di atas alam ini, tentu juga ada peraturan. Dan peraturan itu telah dijadikan sebagai satu ketetapan yang perlu kita ikut. Ia juga sedar bahawa dirinya tersusun daripada jisim dan roh. Maka undang-undang dan peraturan yang disedarinya menguasai keadaan dan perjalanan diri itu hanyalah untuk keselamatan jasmaninya. Apabila ia mematuhi dengan sempurna, maka sudah tentu bagi rohnya pula wajiblah ia mematuhi dengan sempurna akan undang-undang dan peraturan yang dikhaskan oleh Yang Maha Pencipta itu. Ya? Luaran jasmani kita ikut peraturan dia. Rohani pun kena ikut peraturan dia. Peraturan apa? Peraturan hidup lah. Peraturan hidup kita nak ikut yang mana? Ya, harap-harapnya kita dapat memahami ya, yang dimaksudkan dengan peraturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, janganlah kita terus meraba-raba. Janganlah kita terus kata apa? Peraturan yang ada di dunia ini sudah memadai. Ya, di sana ada peraturan yang lebih sempurna, iaitu peraturan berkaitan dengan kehidupan. Ya, peraturan berkaitan kehidupan ini ya tentulah lebih sempurna dan dia akan memandu kita ke arah jalan yang benar. Yang seterusnya, tuan-tuan sekalian, adanya malaikat rukun iman yang kedua. Yang mana undang-undang dan ilmu-ilmu jasmani boleh dicari dan dikaji oleh manusia. Tetapi undang-undang dan peraturan rohani itu ya tidak akan dapat diketahui melainkan dengan jalan diterima daripada Allah dengan perantaraan malaikat wahyu. Mana sumbernya? Kenapa kita perlu beriman kepada malaikat? Sebab dalam dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis ada menyatakan sedemikian. Kenapa wajib beriman kepada malaikat? Ada dalam hadis. Kenapa beriman kepada malaikat? Allah sebut adanya malaikat. Ya, maka berimanlah kita. Walaupun kita tak nampak malaikat ni macam mana, tak perlu pun kita disuruh untuk cari malaikat menggunakan alat-alat yang canggih lah. Ya, tak payah, sebab memang kita tidak mampu, itu di luar daripada batas kemampuan manusia. Kerana menurut keadaan semula jadinya, manusia tidak dapat menerima hukum secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali rasul-rasul pilihan, yang mana rasul-rasul ini didatangkan kepada mereka malaikat-malaikat. Ya, yang ketiga, perkara yang berkaitan dengan rukun iman juga adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum-hukum dan peraturan yang disampaikan oleh malaikat itu sebenarnya telah ditulis sebagai sebuah kitab. Ya, diturunkan kepada nabi-nabi, ada kitab-kitab, bahkan ada suhuf-suhuf. Ya, kitab yang utama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4. Ya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Ya, itu ittifaq semua kata ulama begitulah. Ada suhuf-suhuf. Suhuf ni adalah lembaran-lembaran ya yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul. Semua selain daripada Al-Quran sudah luput. Sudah tidak ada, dan mana perginya wallahu alam lah. Tapi memang tak ada. Yang ada pada hari ini yang boleh kita jadikan sebagai rujukan adalah Al-Quranul Karim sahaja. Ya. Yang mana diturunkan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya supaya manusia berpandukan kepada kitab Allah ini dan mereka beramal dengan kitab-kitab tersebut. Ya, tapi berlaku penyelewengan, kitab Zabur diselewengkan, kitab Taurat diselewengkan, kitab Injil diselewengkan. Ya, maka tidak adalah ya, mana satu kitab yang betul kecuali Al-Quran. Sebab Al-Quran ini Allah tetap akan pelihara ia sehingga ke hari
akhirat. Walaupun ada usaha untuk nak menyelewengkan, nak tokok tambah, nak kurangkan, nak tolak, ya, tetap akan dijaga oleh mereka-mereka yang hafal Al-Quran. Mereka yang faham tentang isi kandungan Al-Quran. Tentulah mereka ini di kalangan orang-orang alim, ulama. Orang-orang yang faham tentang tanggungjawab mereka untuk menjaga kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, seterusnya beriman kepada Rasul-Rasul. Ya, sememangnya dimaklumi bahawa undang-undang dan peraturan itu tidak dapat difahami sebagaimana yang semestinya oleh kebanyakan manusia. Kita sebagai manusia biasa ni, kita tak boleh nak terus faham akan Al-Quran. Itu hakikat. Tak boleh kita kata, oh tak apa, kita baca je kita faham. Tak boleh. Maka panduan yang pertama adalah daripada Rasul-Rasul. Umat Islam pada hari ini panduannya, ya, sumbernya untuk memahami Al-Quran daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah meninggalkan kita, tetapi hadis-hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran itu banyak. Ya, kita boleh ambil sebahagiannya. Dan kita tak boleh pula untuk terus rujuk kepada hadis-hadis Nabi, kerana kita ni orang-orang yang tak berapa faham bahasa Arab. Kita ni tak faham bahasa Arab. Ya, kita kena rujuk kepada orang-orang yang memahami bahasa Arab. Ya, dan orang-orang yang memahami bahasa Arab itu tentulah alim ulama. Tentulah orang yang masya-Allah mengaji, orang yang faham, orang yang mengajinya pun berpuluh-puluh tahun. Ya, maka kita ambil daripada mereka. Dan kita percaya mereka ini, ya, adalah orang-orang yang faham akan isi kandungan Al-Quran dan hadis Nabi. Dan mereka juga telah memudahkan kita. Ya, orang-orang alim ini memudahkan kita, ya, supaya kita tidak terpesong daripada jalan yang benar. Tapi kena pilih juga, sebab dibahagikan orang-orang ulama ini. Ya, ada ulama dunia dan ada ulama akhirat. Ya, ulama dunia ada tandanya, ulama akhirat ada tandanya. Kita harap, ya, kita bersama dengan ulama-ulama yang mencari redha Allah dan akhirat. Maka Allah Ta'ala amat bijaksana telah memilih orang yang diketahuinya layak menjadi penyampai atau pensyarah yang menerangkan undang-undang itu satu persatu. Maka pensyarah itu adalah Rasul-Rasul. Daripada Rasul itu diturunkan kepada waris-warisnya. Maka waris bagi para Rasul adalah ulama-ulama. Ya, sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi sampaikan kepada tabi'in. Tabi'in. Ya, tabi'in kepada tabi'in. Ya, berapa generasi? Lama. Lebih daripada 1400 tahun, lebih kurang dia berjalan. Ya, sampai sekarang masih ada lagi mudah-mudahan. Ya, dan kita merasai keperluan untuk kita bersama dengan ulama-ulama yang menjadi pewaris Nabi. Ya, mudah-mudahan kita merasa keperluan untuk bersama dengan ulama-ulama yang menjadi pewaris Nabi, dan kita mengambil manfaat daripada ilmu yang mereka ada sebagai panduan untuk kita terus berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, adanya alam akhirat. Yang mana apakah tujuan diadakan hari akhirat? Ya, kerana sesuatu undang-undang atau perlembagaan tidak akan ada nilainya kerana tidak dihormati atau dipatuhi, maka menjadi keperluan kepada adanya akhirat. Ya, salah satu sebab diadakan akhirat, supaya kita semua, ya, akan dihisap dan dihitung semula apa yang kita lakukan. Oleh sebab hidup manusia dalam dunia ini adalah untuk sementara waktu sahaja, maka balasan yang sepenuh-penuhnya, kesempurnaannya dan seadil-adilnya, ya, akan dilakukan. Di mana? Di akhirat. Ya. Hidup manusia bukanlah hidup yang kosong. Hidup manusia bukan dikatakan mana orang-orang yang, ya, dahri, yang mengatakan bila habis nyawa habislah. Tak. Kalau begitu, ya, tak ada tujuanlah hidup kita kerana habis begitu saja. Ya, maka tujuan hidup kita antaranya apabila kita meninggal dunia nanti, sampai masa kita akan dihimpunkan dan kita akan dihisap semula. Tentulah tidak layak difikir, layak diberikan. Ya, tentulah tidak difikirkan, layak diberikan kepada seseorang menerimanya di alam sementara ini. Adakah nak dihisap tu di dunia? Tak boleh. Ya, ditunggu sampai satu masa yang lain. Semua akan dihimpunkan. Itulah yang dinamakan pada mahsyar. Mahsyar ni banyak kata hasyarah. Ya, mahsyar. Hasyarah himpun. Mahsyar tempat perhimpunan. Diakui benar. Ya, diakui benar adanya satu alam yang berpanjangan lagi kekal, itulah hari akhirat, yang mana alam yang bermula daripada masa berakhir hidup manusia dalam alam dunia. Bila kita meninggal dunia, kita masuk ke alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam yang pertama sebelum kita pergi ke alam akhirat. Di alam barzakh ini pun sudah dinyatakan, sudah ditunjukkan kepada kita sebenarnya. Ya, kita berada di pihak yang mana? Kita berada di tempat yang mana? Kita berada dalam kalangan ahli syurga ke atau ahli neraka? Ya.
Dan yang terakhir dalam rukun iman itu adalah adanya qadar Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadar yang kita kaitkan dengan isu-isu yang berlaku pada hari ini. Ya, apa kebaikan ke keburukan ke yang kita dapat, yang kita rasai, maka ingat bahawa semua itu datangnya daripada Allah. Tetapi kita tak boleh serah bulat-bulat. Tak boleh kita kata kalau macam tu, ya, kita dah ditakdirkan begini, kita terus jelah. Seperti mana pandangan Jabariyah. Jabariyah yang mengatakan apa? Minta maaf, Qadariyah. Ya, mazhab Qadariyah yang mengatakan ya, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak payah buat apa-apa. Terima je. Itu tak betul. Ya, ataupun yang berpegang kepada Jabariyah. Ya, Jabariyah yang mengatakan mungkin ya, semuanya atas usaha manusia. Kita balik. Ya, Jabariyah atau Qadariyah tadi. Ya, semuanya atas usaha manusia. Kitalah yang menentukan segala-galanya. Kitalah yang menentukan yang kita buat. Kalau kita buat ni macam ni, kalau jadi-jadilah. Kalau berjaya, berjayalah. Ini maknanya 100% meletakkan kepercayaan bahawa apa yang kita lakukan itu ya, adalah hasil daripada usaha kita. Kejayaan yang kita buat kerana usaha kita. Tapi kalau kita lihat kepada jalan pertengahan, inilah yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, segala yang berlaku itu ya, pertama Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan, tetapi ikhtiar dan usaha daripada manusia adalah perlu. Cuma bila kita berusaha ikhtiar betul-betul tak berjaya, maka kita serah kepada Allah, sebab Allah yang menentukan ia tidak berlaku. Tapi kalau berjaya, kita pun serah kepada Allah, sebab Allah menentukan ia berjaya. Itulah dimaksudkan dengan takdir. Maka daripada huraian yang disebutkan tadi, nyatalah bahawa Allah Subhanahu wa taala ialah pencipta seluruh alam, meliputi manusia dan makhluk-makhluknya yang lain, dan dialah yang menyusun, mengatur dan menentukan hukum-hukum, undang-undang dan peraturan bagi segala keadaan makhluk seluruhnya, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Yang baik pun datang daripada Allah, ya, yang buruk itu ya, kita meletakkan berlaku kerana kelemahan manusia. Betul, sebab itu tandanya kita merendah diri kepada Allah. Tetapi baik dan buruk itu sebenarnya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka susunan dan penentuan adanya dan berlakunya baik dan buruk itu ialah qada dan takdir ataupun qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ia menjadi rukun iman yang akhir. Ya, mudah-mudahan ya, sekadar mengulang kaji sebenarnya, mengulang kaji tentang rukun iman, ya, kita melihat balik ya tentang ya satu perkara pokok dalam agama, iaitu rukun iman. Dan kalau dengan adanya rukun iman ini kita pegang sungguh-sungguh, maka jalan hidup kita akan sejahtera. Jalan hidup kita akan selamat, dan kita tidak akan terpesong sehingga membawa kepada ya upacara-upacara yang pelik-pelik, kaedah-kaedah yang pelik-pelik yang dalam hukum syarak ya, boleh dikatakan sebagai tak ada. Ya, bahkan hari ini yang kita lebih risau adalah ialah sebab orang kata Malaysia ni kan negara Islam contoh, tapi bila mana keluar macam yang saya sebutkan tadi di peristiwa kehilangan MH370 itu, keluar dah kenyataan-kenyataan sampai pelajar kita di Mesir pun ditanya, ya, adakah Malaysia ni masih lagi percaya kepada amalan-amalan khurafat? Tak terjawab. Ya, di Jepun ya, sebab gunakan tikar, maka ada orang sembahyang, ya, sembahyang maka dikata ini macam berlaku kat Malaysia. Jadi satu perkara yang lucu pun ia jadi perkara yang sebenarnya memberi kesan ya kepada umat Islam di Malaysia apabila masalah bomoh itu ya menjadi satu liputan yang meluas di seluruh dunia. Kita sama-samalah kembali kepada agama kita yang benar. Ya, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kalau sampai masanya dijumpai, ya, kita letakkan bahawa itu semua adalah datangnya daripada Allah. Kalau tak jumpa pun kita kata ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji iman kita ya untuk melihat adakah kita menjadi orang-orang yang menerima ketentuan daripada Allah ataupun orang yang ingkar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina bil iman wa amsna bil iman wa hsyurna bil iman
وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق